Pada hadirin dan penonton sekalian, izinkan saya sekarang ini untuk memperkenalkan panel kita yang pertama. Beliau ialah Yang Bersaha Encik Muhammad Nur Azam bin Nordin. Saya maklumkan sedikit latar belakang beliau. Beliau berkelulusan Sarjana Muda Kepujian Kejuruteraan Komputer dan Informasi daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau mula bertugas di SIAS semenjak tahun 2004 dan kini merupakan Ketua Unit Korporat di SIAS. Apa khabar, Cik Azam? Ya, baik, Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Boleh dengar dengan jelas ya para penonton. Bersama saya dengan ialah Encik Azam. Jadi saya rasa saya serah pada Cik Azam terus untuk pembentangan daripada SIAS. Segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Dr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada semua para penonton untuk Karnival Jom Pilih Kemahiran 2021 Anjuran Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia yang sempurna dengan Karnival masuk Institut Latihan Kemahiran secara maya. Saya percaya ini merupakan jurung-jurung kali lah kita buat karnival secara maya mengikut kepada norma baru pada tahun ini sesuai dengan keadaan situasi pandemik negara kita lah. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK kerana sudi menjemput SIAS untuk memberikan taklimat, berkongsi kepada para penonton semua berkenaan dengan program-program kursus-kursus yang kita tawarkan. Dan juga saya ingin mengucapkan tahniah lah, tahniah kepada Urustia, pihak Urustia yang bertukar lumus untuk menjayakan karnival kita pada hari ini. Okey. Jadi kepada penonton sekalian jadi saya diberi peluang lah pada pagi ini untuk berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan SIAS. Apakah SIAS dan apakah program-program kursus-kursus yang SIAS tawarkan kepada anda di luar sana. Jadi sebelum saya teruskan dengan taklimat saya nak tunjuk sedikit video lah. Video kita berkenalan sikit lah dengan SIAS. Okey, boleh kita SIAS Shah Alam, kita berada di Seksyen 19 Shah Alam. SIAS ni sebenarnya kita merupakan agensi latihan di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran sendirilah. Jadi kita merupakan agensi kerajaan. Okay, ini keadaan di lobi utama kita di Blok A, merupakan bangunan pentadbiran. Di sini kita pejabat pengarah kita lah. Ini pula ialah keadaan sekitar SIAS. SIAS ni kita dipenuhi dengan landscape hijau, penuh dengan tumbuhan-tumbuhan hijau sekitar SIAS lah. Okay, kita juga ada kios mini untuk kemudahan para pelajar dan peserta kursus kita. Ini merupakan dewan makan ataupun kafeteria yang kita sediakan untuk para pelajar kita dan juga peserta kursus yang hadir di SIAS lah. Kita juga mempunyai surau SIAS yang selesa dan kita boleh solat jemaah lah di sini. Lebih kurang dalam 100 orang boleh masuk lah ke dalam surau kita ni. Ini merupakan bangunan-bangunan penginapan para pelajar kita dan juga peserta kursus kita. Kita ada bilik untuk seorang, bilik untuk 2 orang pun ada, dan dilengkapi dengan kemudahan kipas dan juga aircon. Ini pula ialah kemudahan-kemudahan sukan dan riadah sekitar SIAS. Kita ada gelanggang futsal, takraw, tenis, dan juga volleyball, bola tampar. Kita juga ada alat-alat senaman luaran, outdoor exercise di sekitar SIAS. Ini kita punya dewan besar, ada court badminton dalam tu. Ini gambar sekitar SIAS. Kita berada di sekitar kawasan perumahan dan sekolah lah. Itu pula ialah bangunan auditorium kita.
Kita juga ada perpustakaan, kita ada berbagai buku lah untuk rujukan. Okay. Itu dia sekitar kampus SIAS di Shah Alam. Okey, para penonton sekalian, saya teruskan dengan perkongsian berkenaan dengan kursus-kursus dan apa yang kita tawarkan di SIAS. Okey. Baik, itu nama dia SIAS, nama penuh SIAS lah. Orang biasa bila kita kata SIAS ni macam mana ejaan dia ataupun sebutan dia. So SIAS ni dalam bahasa Malaysia kita panggil Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan. SIAS tu sebenarnya dalam bahasa Inggeris lah, Center for Instructor and Advanced Skill Training, okay, CIAST. Kita merupakan agensi kerajaan di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK, bawah Kementerian Sumber Manusia. Kita berada di Seksyen 19 Shah Alam, okay. Betul-betul berdekatan dengan stesen Komite Shah Alam. Turun sahaja ke daripada stesen Komite Shah Alam tu dah nampak SIAS dah. Dan kita juga dikelilingi dengan kawasan perumahan dan sekolah. Memang mudah lah dari segi kemudahan awam, memang mudah di SIAS ni. Okay, dan SIAS juga merupakan kita panggil sebagai Center of Excellence TVET Instructor, COE TVET Instructor, yang telah diiktiraf, yang telah ditauliahkan oleh JPK. Baik, saya teruskan para penonton sekalian. Selain daripada di Shah Alam merupakan kampus utama kita, kita juga ada apa yang kita panggil sebagai Campus Satellite SIAS, CSC ataupun SIAS Satellite Campus. Okay, di mana kita menjalankan ataupun kita bekerjasama dengan agensi-agensi latihan yang sedia ada daripada pihak kerajaan ataupun swasta lah, dan kita laksanakan kursus kita di sana. Contohnya buat masa ni kita ada 14 kampus satelit di seluruh negara, termasuk di Sabah dan juga di Sarawak. Okay, contohnya kita menjalankan kerjasama dengan pihak ILP bawah JTM, Institut Latihan Perindustrian, dan juga EdTech, dan kita ada juga kerjasama dengan pihak IQBN, Institut Kemahiran Belia Negara. Begitu juga dengan Kolej Pertanian Malaysia dan juga IPG, Institut Pendidikan Guru. Okay, para penonton boleh tengoklah gambar di slide ni di seluruh negara, di mana di setiap kampus satelit ni kita melaksanakan kursus-kursus SIAS di sana, terutamanya kursus VTO lah. Kursus VTO antara kursus-kursus yang orang kata popular lah, popular di SIAS ni. Nanti saya akan ceritakan apa dia VTO tu. Di mana kita menjalankan kerjasama dengan mereka dan kita gunakan sedikit sebahagian ataupun ruang-ruang yang ada di sana untuk kita jalankan program kita di sana. Okay. Tujuannya ialah mungkin ada peserta-peserta ataupun pelajar-pelajar kita yang agak keberatan. Maklumlah nak ke Shah Alam, nak ke daripada utara ataupun daripada Sabah ataupun Sarawak, nak ke Shah Alam untuk berkursus. Jadi mungkin ada kekangan ataupun mungkin tidak sesuai dengan keadaan mereka, jadi mereka boleh menjalankan ataupun menjalani kursus VTO yang berhampiran dengan mereka, dengan tempat tinggal mereka. Jadi itulah tujuan kita melaksanakan ataupun kita bangunkan kampus satelit SIAS. Okay. Baik, saya teruskan. Okey, apakah yang ditawarkan ataupun apakah yang SIAS tawarkan kepada para penonton sekalian? Okey, secara ringkas ni kita ada dua program ataupun dua
aktiviti lah yang kita tawarkan kepada para penonton sekalian yang berminat dalam bidang kemahiran. Okey. Yang pertama tu kita panggil dia sebagai kursus pembangunan pengajar baharu. Okey. Di mana kursus ini merupakan satu kursus di bawah program latihan pengajar kebangsaan ataupun kita panggil National Instructors Training Program, NITP. Okey. Di mana kursus ni kita laksanakan ataupun kita reka untuk melahirkan pengajar-pengajar baharu dalam bidang kemahiran lah, dalam apa-apa bidang kemahiran yang terdapat di Malaysia. Program ini merupakan satu program yang kita tawarkan kepada mereka yang telah memiliki sijil kemahiran Malaysia, SKM. Okay, untuk lepasan sijil kemahiran Malaysia. Sijil kemahiran Malaysia ni untuk makluman para penonton sekalian merupakan satu sijil kemahiran yang dikeluarkan oleh JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran, untuk para pekerja industri di Malaysia ni. Okay? Di mana ia menggunakan standard pekerjaan kemahiran kebangsaan lah, ataupun kita panggil NOSS, NOSS, N-O-S-S, National Occupational Skill Standard. Okay. Dan yang kedua, SIAS juga kita menawarkan kursus-kursus peningkatan kemahiran. Ini khas untuk mereka-mereka yang ingin meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang-bidang teknikal, dalam bidang-bidang soft skill pun ada. Okay. Di mana kursus-kursus ni kita panggil dia sebagai kursus modular, customized dan rescaling. Untuk yang kursus peningkatan kemahiran ni ia merupakan kursus-kursus kita panggil kursus pendek lah. Maksudnya kursus tu mungkin durasinya dalam 2 hari, sehari pun ada, 5 hari ataupun 2 minggu macam tu lah kursus dia. Okey, nanti saya akan jelaskan dengan lebih lanjut lah berkenaan dengan kursus peningkatan kemahiran ni. Jadi saya harap para penonton sekalian terus setia bersama kami untuk mengetahui lah, untuk kita sama-sama berkongsi apa yang kita tawarkan kepada anda semua. Okey, saya teruskan dengan yang pertama dululah. Pembangunan pengajar baharu. Okey. Baik. Ini yang saya cakap tadi antara kursus yang popular, yang biasa sinonim lah, yang sinonim orang kaitkan dengan SIAS ialah kursus VTO, Sijil Pengajar Vocational, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil dia Vocational Training Operation. Okey, dekat situ saya ada kami ada sediakan juga QR code. QR code tu tuan-tuan ataupun para penonton sekalian boleh scan QR code tu untuk dapatkan maklumat lebih lanjut lah. Bila tuan-tuan penonton semua scan saja QR code ni, akan terus masuk ke laman web SIAS dan dapat bacalah maklumat berkaitan dengan kursus ni. Okey, kursus VTO ni ialah kursus selama 9,5 bulan 9,5 bulan, di mana kursus ni kita tawarkan untuk mereka-mereka yang telah mempunyai sijil kemahiran Malaysia. Paling minima, paling kurang ada tahap 3 dalam apa-apa bidang berkaitan NOS. Kalau anda semua ada diploma kemahiran tahap 4, lagi baguslah, ataupun diploma lanjutan kemahiran tahap 5, itu lagi bagus. Tapi paling sekurang-kurangnya kita nak paling minimum ada SKM tahap 3. Okey. Yang boleh mohon kursus ni range umur dia ialah 20 hingga 35 tahun. 20 hingga 35 tahun. Sebab apa 20 hingga 35 tahun? Kita jangkakan selepas umur 20 tahun mereka telah selesailah latihan kemahiran sekurang-kurangnya SKM tu. SKM tahap 3. Jadi kita buka range umur 20 ke 25 tahun, 35 tahun. Okey. Jadi sebab apa kita buat kursus VTO ni? Okey, sebabnya ialah di bawah tu boleh baca. Ia merupakan kursus lah untuk menghasilkan pengajar
berketerampilan berdasarkan keperluan yang ditetapkan oleh JPK. JPK yang tetapkan syarat ni, di mana mana-mana pusat bertauliah, pusat bertauliah ni maksudnya institut kemahiran yang berdaftar bawah JPK yang nak melaksanakan program SKM, yang nak melaksanakan program kemahiran, para pengajar dia, cikgu-cikgu dia, pengajar dia mesti ada 2 sijil ni. Cikgu-cikgu dia, cikgu-cikgu kemahiran di pusat bertauliah ni yang di bawah berdaftar bawah JPK, cikgu dia mesti ada dua sijil ni. Yang pertama, dia mesti ada sijil SKM dalam bidang dia. Contohnya, dia nak mengajar otomotif, jadi dia kena ada SKM bidang otomotif. Okay, sijil kemahiran Malaysia bidang otomotif. Dan yang kedua, dia kena ada sijil VTO. Dia kena ada sijil VTO. Jadi sijil VTO ni macam orang kata lesen lah. Lesen untuk dia mengajar. Kalau dia ada VTO baru dia boleh mengajar. Jadi itu sebab kita perkenalkan ataupun kita laksanakan kursus VTO ni. Okey. Sedikit keterangan ataupun maklumat lah berkenaan dengan VTO ni. Okay, dia menggunakan NOS tadi, yang saya sebut NOS tadi, National Occupational Skills Standard. Itu nombor kod dia lah, kod NOS ini. Kursus ni 9,5 bulan seperti yang saya terangkan tadi, di mana 3 bulan setengah pertama kita akan latih pengajar-pengajar baharu ni bagaimana dia nak mengajar di depan. Macam mana dia nak mengajar dekat depan pelajar dia, macam mana dia nak buat soalan-soalan kemahiran, macam mana dia nak buat nota-nota bahan pengajaran, jadual kelas sebagainya lah. 3 bulan pertama. Maksudnya lebih kepada training metodologi. Okay? Seterusnya 6 bulan berikutnya barulah kita akan hantar mereka ni ke pusat-pusat bertauliah ataupun institut-institut latihan kemahiran untuk mereka buat latih amal atau mereka praktis mengajar. Ini maksudnya orang kata real situation lah, keadaan sebenar, macam mana dia nak berhadapan dengan pengajar-pengajar dia. Selepas dia dah habis internship, kita panggil dia internship tu, praktikal mengajar tu selama 6 bulan, kita buat penilaian kepada dia, barulah dia akan dianugerahkan sijil kemahiran Malaysia pegawai latihan vokasional tahap 3. Okay. Sijil VTO tu lah, baru dia akan dapat sijil VTO daripada JPK. Okay. Jadi untuk masuk kursus VTO ni, seperti saya maklumkan tadi, paling kurang dia ada SKM tahap 3. Bidang apa tak kisah. Banyak juga yang telefon kita, cik, saya ni ada SKM bidang menjahit ataupun bidang memasak. Boleh masuk SIAS ke? SIAS ni ada ke tempat memasak? Tak ada. Okay. Kita hanya bidang-bidang tu, maksudnya para penonton semua dah belajar dah. Dah belajar dah SKM menjahit ataupun memasak contohnya, kulineri. Bidang kemahiran tu dah ada. Masuk SIAS ni ambil VTO untuk latih mengajar saja, untuk latih mengajar saja. Jadi tak kisah bidang kemahiran dia apa, tak kisah. Tak ada masalah. Okey, itu ialah kursus VTO. Baik. Selain daripada kursus VTO, kita ada 2 lagi kursus. Kita ada 2 lagi kursus untuk melahirkan pengajar, untuk melahirkan pengajar. Kita ada 2 lagi kursus. Kalau yang VTO ni, dia hanya sijil VTO saja, dia hanya sijil saja. Dia akan dapat sijil tahap 3 untuk mengajar. Tetapi untuk yang dah ada untuk satu lagi kursus, kursus yang kedua, jika mereka nak buat diploma di SIAS pun boleh. Nak buat diploma kemahiran, iaitu tahap 4 di SIAS pun boleh. Di mana kita ada satu program kita panggil Diploma Kemahiran Malaysia tahap 4 dengan VTO. Maksudnya dia dah ada SKM tahap 3 bidang dia. Dia nak buat diploma pula. Dia nak buat diploma, lepas tu di samping dia buat diploma tahap 4, diploma kemahiran tahap 4, dia boleh sambung teruskan dengan VTO pula. Okey. Tempoh dia 2 tahun.
Tapi cumanya untuk program diploma di SIAS ni kita terhad lah. Kita terhad. Macam tadi saya bagi contoh, dia ada SKM tahap 3 memasak, dia nak sambung pula diploma culinary dia nak sambung pula diploma culinary di SIAS. Tak boleh lah pula kan. Sebabnya di SIAS kita hanya ada bidang-bidang tertentu sahaja. Okey, ada bidang-bidang tertentu sahaja. Okey, di mana bidang-bidang tu seperti yang disenaraikan di situlah. Okey, kita ada 7 bidang ataupun bengkel lah yang kita ada di SIAS, di mana para penonton yang berminat nak buat diploma kemahiran tahap 4 boleh mohon di SIAS lah. Okey, pertamanya kita ada teknologi elektronik, okey, kita ada teknologi kimpalan, teknologi mekatronik, teknologi pengeluaran, teknologi otomotif, teknologi sistem komputer dan juga teknologi komputer rangkaian. Okey, program ni 2 tahun. Syarat dia paling kurang kena ada SKM tahap 3 dalam bidang NOS yang di bawah tu, saya senaraikan tadi. Umur 19 hingga 33 tahun. Okey, bawah tu ialah rangka pembelajaran dia, di mana 1 tahun 3 bulan untuk program diploma. Kemudian dah habis diploma sambung pula dengan VTO 9.5 bulan. Jadi di akhir program ni mereka akan dapat anda semua akan dapat 2 sijil lah. Kita akan anugerahkan 2 sijil. Yang pertama ialah diploma kemahiran Malaysia dalam bidang yang disenaraikan tadi, dan juga yang kedua sijil VTO. Okey. Sijil-sijilnya semuanya dikeluarkan oleh JPK. Okey, itu yang kedua. Tadi sijil VTO sahaja. Yang kedua ni diploma kemahiran bersama dengan VTO. Kita ada satu lagi program untuk pembangunan pengajar baharu ni. Dia atas lagi sikit. Okey, atas sikit lagi. Namanya ialah Diploma Lanjutan Pengajar Vocational DLPV. Ini merupakan program tahap 5. Tahap 5. Diploma lanjutan ni lah program SKM tahap 5 lah. Okey, tempoh latihan dia 2 tahun 5 bulan. Okey. Syarat permohonan umur antara 20 hingga 35 tahun. Dan mesti ada diploma kemahiran lah, mesti ada tahap 4 lah. Sebab program SKM ni dia ikut tahap. Dia ikut tahap. Dia mesti selesaikan tahap 1 dulu, baru boleh naik tahap 2, tahap 3. Dia tak boleh terus lompat. Okay. So untuk yang di LPV ni, program-program ataupun bidang-bidang kita tawarkan pun sama juga. Seperti yang dalam program diploma tadi. Okay. Ada teknologi elektronik, kimpalan, mekatronik, pengeluaran, otomotif, sistem komputer dan juga sistem rangkaian. Okey. Rangka pembelajaran di bawah tu 1 tahun 8 bulan untuk program diploma lanjutan. Okey. Merangkumi inilah subjek-subjek teras, latihan industri dan juga projek. Kena buat projek untuk tahap 5 ni. Kemudian 9.5 bulan lepas tu sambung pula dengan kursus VTO. Okey. Jadi di akhir program ni di akhir kursus ini para peserta akan dianugerahkan 2 sijil jugalah, iaitu tahap 5 dalam bidang dia tadi dan juga sijil VTO. Okey. Okey. So itu 3 program ataupun 3 kursus yang kita tawarkan untuk membangunkan tenaga pengajar baharu. Okey. Okey, program-program kita ni ada yang tanya macam mana nak masuk ataupun berapakah yuran dia Okey. Ini kemudahan-kemudahan kita lah yang kita tawarkan. Untuk 3 program tadi, kita sediakan asrama. Kita ada sedia asrama daripada yang saya tunjuk video tadi. Dan yang istimewa ni juga ialah program ini semuanya ditanggung oleh kerajaan. Semua ditanggung oleh kerajaan. Yuran pengajian percuma. Tak ada yuran pengajian. Okay. Cumanya ada sedikit bayaran untuk pendaftaran. Okay. Yuran pendaftaran tak mahal sangat dalam 500 ke 600 sahaja. Ini untuk yuran pendaftaran bagi keperluan-keperluan membayar keperluan-keperluan peserta lah. Okay. Dan di samping tu juga kita ada juga bagi allowance. Okay. Allowance bulanan. Kita ada bagi allowance bulanan juga kepada para peserta peserta khusus. Dah lah kita sediakan asrama makan pun free Makan kita sediakan 6 kali sehari. Okay. Makan sarapan, makan tengah hari, minum petang, makan malam, siapa pun ada. Lepas tu makan asrama,
yuran free, kita bagi duit lagi, allowance. Okay. Allowance ni bergantung pada pihak pengurusan, antaranya range dia antara 100 ke 200 lah. Okey, saya teruskan lagi. Kebetulan buat masa ni kita tengah buka ni. Okay, SIAS sedang buka permohonan kemasukan untuk tiga kursus tadi, di mana permohonan untuk masuk ke kampus SIAS di Shah Alam dan juga di kampus Satellite. So kita dah buka daripada 25 Ogos hari tu, daripada 25 Ogos bulan lepas, dan tarikh tutup masih sempat lagi 27 September. 27 September, hari ni baru 22, jadi ada lebih kurang 5 hari lagi. 5 hari lagi kepada yang berminat dan yang menepatilah syarat-syarat kemasukan kita tadi yang cukup, boleh mohon. Permohonan semua melalui laman web SIAS. Okay? Itu laman web kita bawah tu, www.cist.gov.my. Buka saja laman web SIAS, nanti ada dekat bahagian pengumuman permohonan kemasukan ke kampus SIAS dan juga kampus Satellite. Untuk maklumat, ini ialah untuk pengambilan tahun depan lah. Kita dah mula buat tawaran dah kemasukan, walaupun kita nak ambil tahun depan, biasanya kemasukan bulan 1 lah, bulan 1 2022, tapi kita dah mula dah proses permohonan sebab selepas ini kita nak buat sesi temuduga pula. Kita ada sesi temuduga sebab yang mohon tu ramai, beribu-ribu, 1,000, 2,000 lebih, dan tempat kita terhad. Jadi kita nak tapis lah, tu sebab kita ada sesi temuduga. Sebab kursus ni, program ni kita nak lahirkan tenaga pengajar, tenaga pengajar kemahiran. Jadi kita nak dia ada keterampilan lah. Jadi masa datang yang berjaya dipanggil untuk temuga, harapnya nanti datang dengan orang kata kemas lah, pakai makeup sikit, pakai tie, sebagainya lah. Bagi kita satu tunjukkan kepada kami yang memang para penonton yang mohon kursus ni memang patut kami pilih untuk dilatih sebagai pengajar kemahiran yang baru. Okey. Jadi siapa yang berminat, jangan lupa buka laman web kita www.sias.gov.my, mohon untuk mohon kursus ni. Syarat-syarat permohonan nak mohon semua melalui laman web kita, semua online. Kita tak ada datang ke SIAS isi borang, tak ada dah. Zaman sekarang dah tak ada yang tu semua. Semuanya online. Isi borang pun melalui laman web kita juga. Okey. Okey, saya teruskan. Okey, seterusnya untuk yang kedua, tadi yang pertama ialah untuk pembangunan pengajar baru. Di samping tu juga kita ada sediakan kursus-kursus kemahiran kepada mereka yang berminat. Yang ini terbuka kepada semua. Siapa yang berminat boleh, sama ada daripada awam, pejabat awam ke, daripada pihak industri, pihak swasta, orang perseorangan, boleh sertai kursus-kursus kita. Kita panggil dia kursus-kursus teknikal ataupun kursus-kursus kemahiran lah. Untuk kursus ini, tuan-tuan, perempuan, para penonton boleh buka laman web e-kursus, e-kursus.sias.gov.my, ataupun boleh sahaja scan QR code kita tu. Bila scan sahaja QR code ni akan buka laman yang ni lah, laman yang saya tunjukkan ni, dia akan buka saja ke sini dan tuan-tuan boleh tengok katalog kursus dan boleh terus buat permohonan kursus. Ini pun online. Permohonan kursus ni pun juga online. Okay, antaranya kursus-kursus yang kita tawarkan ialah kita tawarkan kursus-kursus dalam bidang otomotif, elektronik, mekatronik, komputer, multimedia, audiovisual pun ada, pengeluaran dan kimpalan. Okey. Jadi kalau tuan-tuan, para penonton berminat nak sertai kursus-kursus teknikal di SIAS, boleh buka laman web e-kursus.sias.gov.my. Ini merupakan kursus berbayar. Yang ini kursus berbayar, yuran pendaftaran dia RM30. Kemudian yuran kursus bergantung kepada kursus yang kita mohon. Okey, saya tunjukkan contoh sini. Bila kita klik dekat katalog kursus tu, akan keluar semua katalog kursus-kursus kita tawarkan. Bilakah tarikh kita kursus tu dijalankan, dan nak mohon pun di situ.
Ini contoh saya tunjuk, ada 3 kursus kat sini. Basic Industrial Robotic, modular, PLC Programming, dan yang ketiga Digital Video Editing. Okey, contohnya katakan para penonton pilih kursus Basic Industrial Robotic. Tarikh dia 4 bulan 10 hingga 8 bulan 10. Okey, dia akan keluarkan maklumat khusus, berapakah yuran kursus, dan juga bila nak mohon kursus boleh tekan saja button mohon kursus kat situ. Jadi tuan-tuan akan isi maklumat dan kita akan proses dan kita akan contact lah, kita akan hubungi tuan-tuan untuk proses seterusnya. Okey. Kita nak bagi bukan hadiah lah tapi maklumat lebih lanjut, boleh scan QR code ni dan automatik para penonton akan dapat e-brochure kita. E-brochure ni, gambar ni. Dan dalam e-brochure tu segala maklumat kita akan tuan-tuan ataupun penonton boleh tengok lah. Scan sahaja QR code ni, dia terus sahaja download e-brochure tu, ataupun boleh buka laman web SIAS, tengok di menu atas tu kursus brochure maklumat umum SIAS. Nanti ada brochure tu boleh download. Okey. Okey, itu sahaja saya rasa untuk perkongsian saya pada pagi ini. Sebarang pertanyaan para penonton boleh email lah kepada kita, iaitu email kita info@sias.gov.my, dan juga boleh tengok kita punya Facebook lah. Dekat Facebook kita segala aktiviti yang kita jalankan di SIAS kita letakkan di sana. Okey. So sebelum saya berakhir, saya nak tunjuk sedikit kita punya bengkel-bengkel lah. Nak tengok suasana latihan di bengkel SIAS. Kita tengok bengkel otomotif kita. Bengkel otomotif. Tak boleh tak apa. Angkut juga. Okey, tak apa. Baiklah. Kita ada masalah teknikal sikit kat situ. So tak apa. Sepanjang karnival ni, video-video tu semua para penonton boleh tengok. Dekat platform Facebook Skills Malaysia boleh tengok kat situ lah. Kita akan letakkan video-video kita kat situ. Para penonton boleh tengok kat situ. Jadi saya rasa setakat itu sahaja perkongsian daripada SIAS pada pagi ini. Semoga bermanfaat dan semua penonton dapat sesuatu yang sesuai lah, yang berminat, yang menarik minat tuan-tuan. Macam mana, ada yang tanya saya tak ada SKM, macam mana nak ambil VTO? Macam mana nak ambil SKM akan diterangkan oleh sahabat-sahabat saya nanti. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Azam di atas pembentangan sebentar tadi. Nampak jelas ya, SIAS ini merupakan pusat latihan pengajar dan kemahiran lanjutan. Jadi keperluan untuk pengajar ni dia lebih sikit berbanding dengan pelatih-pelatih lain. Maknanya ada keperluan seperti sijil kemahiran vocasional, sijil kemahiran Malaysia di tahap 3 minimum sekurang-kurangnya. Itu melayakkan anda untuk masuk ke SIAS, dilatih dan kemudian bakal menjadi tenaga pengajar kemahiran dan juga tenaga pengajar. So itulah sedikit sebanyak. Cik Azam, sementara kita tunggu soalan-soalan daripada penonton yang telah dipilih ni. Ya, sekarang ni dalam musim pandemik ni, apa aktiviti yang SIAS lakukan? Sebab banyak aktiviti tak boleh dibuat. Jadi boleh kongsi sedikit tak? Ya Doktor, untuk SIAS, maklumlah sekarang ni orang kata musim pandemik pandemik pada musim jadi untuk memastikan latihan-latihan SIAS dapat dilaksanakan walaupun pada musim pandemik ni. Jadi SIAS pun kita orang kata laksanakan norma baru tu lah. Norma baru di mana kita laksanakan kursus-kursus secara online dalam talian. Kursus-kursus mana yang kita boleh laksana secara online, kita buat online. Kemudian kita juga ada webinar untuk perkongsian maklumat program-program di SIAS.
Dan juga sebenarnya para pelajar kita pun kita dah buat kemasukan dah. Pelajar-pelajar VTO kita dah buat masukan di mana kita laksanakan program latihan secara camp based lah. Camp based Camp based ni maksudnya apabila mereka dah masuk ke SIAS tak boleh keluar dah. Duduk sahaja di SIAS sepanjang tempoh pengajian. Belajarlah sampai mahir. Belajarlah sampai mahir di SIAS. Ya. Tak boleh keluar, tak boleh dah macam dulu hujung minggu boleh keluar, jumpa mak ayah ke ataupun pergi makan ke, semuanya di dalam SIAS sepanjang tempoh pengajian tu sehingga habis, sehingga tamat. Baik. Ya. Baik, okey. Kita ada satu soalan ini daripada Nurina Batrisha. Beliau bertanyakan soalan seperti berikut. Saya berminat untuk memohon kursus modular atau berbayar bagi bidang multimedia. Adakah kursus tersebut ditawarkan juga di CSC Kota Baru atau hanya di SIAS? Terima kasih Nurina Batrisha atas soalan tadi. Silakan Cik Azam. Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, untuk kursus teknikal ni doktor contohnya kursus bidang multimedia ni, buat masa ni kursus teknikal memang kita jalankan di kampus Shah Alam sajalah. Kampus Shah Alam saja. Di CSC tak ada. CSC tu kita lebihkan kita tumpukan lebih kepada kursus VTO. Jadi menjawab soalan tadi, kursus tu kita laksanakan di kampus SIAS Shah Alam sajalah. Okey. Jadi kalau berminat boleh datang ke Shah Alam dan boleh ikuti kursus-kursus tersebut. Ya, betul. Okey. Seterusnya daripada Cik Hafiz Ahmad. Gambar harimau belang. Jadi bahaya. Jaga sikit Cik Azam harimau belang ni. Dia bertanya tentang kursus separuh masa. Ada tak SIAS anjurkan kursus separuh masa? Okey, untuk makluman terima kasih kepada Cik Hafiz atas soalan. Okey, untuk makluman buat masa ni untuk kursus separuh masa sebenarnya kita ada buat kursus tapi tak banyak. Contoh yang kita ada buat separuh masa, sebab separuh masa ni maksudnya ialah biasanya di luar waktu pejabat lah. Di luar waktu pejabat, maksudnya bukan waktu pejabat 8 sampai 5, sebab kursus kita biasanya 8 sampai 5. Dia luar waktu pejabat dan juga biasanya Sabtu Ahad kan. Jadi buat masa ni kursus kita kebanyakannya waktu tersebut lah. Isnin hingga Jumaat 8 sampai pukul 5. Tapi kalau yang separuh masa, buat masa ni yang kita ada buat hanya satu sajalah, kita buat VTO. VTO saja. VTO separuh masa, tapi kursus VTO separuh masa ni ialah kursus yang berbayar. Kursus terbuka dan berbayar. Maksudnya bukan untuk kursus yang pengajar baru tu lah. Yang itu ada Sabtu Ahad. Okay. Baik, terima kasih Cik Azam. Jadi itu saja soalan yang dapat kita pilih untuk SIAS pada pagi ini. Terima kasih kepada yang bertanyakan soalan. Jadi saya rangkumkan sedikit lah, maknanya SIAS ini melatih bakal-bakal tenaga pengajar dan kursus yang ditawarkan juga berkaitan berkenaan dengan teknik pengajaran dan pembelajaran. Sekarang ada teknik pembelajaran digital yang kita dah terapkan, yang SIAS dah terapkan di dalam latihan. Satu perkara lagi, SIAS tidak ada sebarang yuran dikenakan untuk program latihan tenaga bekerja ini. Tadi dijelaskan oleh Cik Azam, yuran percuma, kemudian disediakan penginapan, makan minum dan ada allowance wang saku lagi. Jadi terima kasih kepada Cik Azam